maklumat syarikat. Topik yang kita akan bincangkan termasuk ketepatan maklumat, maklumat dalaman dan rahsia perdagangan, maklumat tender atau tawaran dan maklumat sulit yang lain. Pertama, mari kita lihat tentang ketepatan maklumat. Kumpulan PPB komited untuk memastikan integriti maklumatnya, termasuk laporan kewangan kepada semua pemegang yang berkepentingan. Sebagai kaki tangan, anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua rekod dan akaun perniagaan disediakan dengan tepat serta mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Yang penting sekali, kaki tangan juga bertanggungjawab untuk melaporkan sebarang maklumat yang tidak tepat atau tidak wajar di dalam buku dan rekod kepada pihak pengurusan kumpulan PPB. Sila ambil perhatian bahawa memalsukan dokumen di tempat kerja adalah satu kesalahan yang besar. Tambahan pula, sebarang perubahan, pindaan atau salah nyata maklumat terhadap rekod kewangan atau apa-apa rekod lain, terutamanya dengan niat jahat, adalah satu kesalahan dan boleh mengakibatkan tindakan tata tertib termasuk ditamatkan kerja. Paling penting, perbuatan tidak jujur seperti itu boleh mengakibatkan anda dikenakan tindakan undang-undang sivil dan juga jenayah. Mari kita lihat berita ini. Bekas pembantu takbir sekolah menengah agama didenda RM10,000 oleh Mahkamah Session Kangar pada Isnin selepas mengaku bersalah atas 5 pertuduhan memalsukan dokumen bagi memperoleh gaji yang lebih tinggi daripada sepatutnya pada 2020. Nur Suhada Saad, 32 tahun, mengaku faham dan membuat pengakuan bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Berdasarkan pertuduhan, Nur Suhada menggunakan borang permohonan, surat arahan dan senarai pembayaran gaji palsu berkenaan jumlah kenaikan pembayaran gaji dengan jumlah keseluruhan RM1,214.75. Tertuduh melakukan perbuatan itu di Bank Islam Cawangan Kangar pada 17 April, 13 Mei, 18 Jun, 13 Julai dan 5 Ogos 2020. Seterusnya, mari kita lihat tentang maklumat dalaman. Sebagai pengarah atau kaki tangan kumpulan PPB, anda mungkin memiliki maklumat dalaman. Contohnya, maklumat sulit, maklumat tentang harga yang sensitif, atau apa-apa maklumat dalaman yang lain yang tidak tersedia secara amnya kepada pemegang saham atau orang ramai. Kesalahan insider trading pula merujuk kepada urus niaga saham yang berlaku apabila seseorang melalui kedudukannya ataupun melalui orang lain memiliki maklumat dalaman berkenaan sesebuah syarikat dan menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Biasanya ia dilakukan oleh seseorang yang memiliki jumlah saham yang banyak di dalam syarikat tersebut. Selain daripada orang dalam syarikat itu sendiri, penasihat syarikat seperti firma guaman, firma audit serta pihak bank yang mempunyai kaitan dengan sesebuah syarikat juga membuatkan mereka berada dalam kategori orang dalam syarikat. Dengan adanya maklumat dalaman ini, mereka boleh bertindak untuk sama ada membeli atau menjual saham yang dipegangnya demi untuk mengaut keuntungan atau untuk mengurangkan kerugiannya. Anda diingatkan supaya tidak menggunakan maklumat dalaman syarikat untuk kepentingan diri sendiri atau orang yang berkait rapat dengan anda. Anda juga dilarang daripada membocorkan maklumat sulit kepada mana-mana orang lain, termasuk pengarah atau kaki tangan lain yang tidak memerlukan maklumat tersebut dalam melaksanakan tugas mereka. Seterusnya, kita akan melihat rahsia perdagangan, maklumat tender atau tawaran dan maklumat sulit yang lain. Pertama, mengenai rahsia perdagangan atau trade secrets. Sebagai pengarah atau kaki tangan kumpulan PPB, anda harus merahsiakan maklumat perniagaan kumpulan PPB. Anda tidak boleh, semasa atau selepas tamatnya perkhidmatan dengan kumpulan PPB, membocorkan atau menggunakan sebarang dokumen syarikat, bahan hak cipta atau sebarang maklumat dalaman kumpulan PPB dengan pihak lain. Mari kita lihat video seterusnya. Tahukah anda bahawa pernah ada percubaan untuk mencuri resipi Coca-Cola?
Resipi Coca-Cola dikawal ketat dan hanya diketahui oleh dua eksekutifnya yang tidak pernah mengembara bersama. Coca-Cola ada sebab yang baik untuk merahsiakan resepinya. Pada tahun 2006, seorang kaki tangan Coca-Cola, Joya Williams, telah mencuri formula itu dan cuba menjualnya kepada Pepsi dengan harga $1.5 juta. Bagaimanapun, Pepsi telah memaklumkan Coca-Cola dan FBI tentang percubaan Williams itu. Williams dan rakan-rakannya kemudian berjaya ditangkap. Williams mula dijatuhi hukuman penjara 8 tahun kerana mencuri dan memeras kubur. Rod yang gagal menyerlahkan sejauh mana usaha yang diambil oleh Coca-Cola untuk melindungi rahsia perdagangannya yang berharga serta memelihara dinamik persaingan baik di antara Coca-Cola dan Pepsi. Walaupun pelbagai percubaan telah dilakukan, formula Coca-Cola kekal rahsia dan hanya diketahui oleh sekumpulan kecil kaki tangannya sahaja. Seterusnya, mengenai maklumat tender atau tawaran. Maklumat sulit juga termasuk maklumat yang berkaitan dengan tender atau idaan untuk projek. Terdapat kes pada masa lalu di mana pegawai projek memunculkan maklumat sulit untuk membantu pembina mendapat kelebihan supaya mereka boleh memenangi tender atau tawaran idaan. Sebagai balasan untuk memunculkan maklumat sulit, pegawai projek akan menerima ganjaran atau suapan. Ini adalah satu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Mari kita tonton petikan berita ini. Seorang penolong juru hukum Majlis Perbandaran Selayang MPS didakwa di Mahkamah Session atas dua pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM5,600 bagi membocorkan maklumat seberharga anggaran tender jabatan 4 tahun lalu. Tertuduh Tengku Kamaru Arifin Raja Jalil 42 tahun mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Rosina Ayo. Berdasarkan kertas pertuduhan pertama dan kedua, dia didakwa sebagai penolong juru perubahan yang bertugas di MPS secara rasuah memperoleh untuk dirinya suapan wang tunai RM5,600 dalam akaun simpanannya daripada seorang lelaki. Wang rasuah itu sebagai upah tertuduh membocorkan maklumat sebut harga anggaran jabatan kepada lelaki itu. Hakim kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah kemudian menetapkan 16 Julai ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Akhir sekali, maklumat sulit lain. Contoh lain maklumat sulit bulan ini juga termasuk data peribadi pelanggan. Data peribadi pelanggan merujuk kepada maklumat pelanggan seperti nama, alamat, nombor telefon dan alamat email. Ia juga termasuk maklumat sensitif seperti maklumat kesihatan pelanggan. Mengumpul, memproses, menyimpan atau berkongsi data peribadi pelanggan tanpa kebenaran atau persetujuan mereka adalah satu kesalahan dari segi undang-undang. Mari kita lihat video ini. Pengguna data perlu mematuhi beberapa etika ketika mengendalikan data pribadi. Apa yang perlu dilakukan oleh pengguna data? Mematuhi dan memahami kod etika. Mendapatkan kebenaran dari subjek data sebelum memproses data. Menyatakan tujuan penggunaan data dengan jelas. Menyimpan data pribadi hanya bila perlu. Memastikan data tepat dan terkini. Tidak mendedahkan data pribadi kepada pihak ketiga. Menyimpan rekod yang sistematik tentang data yang diambil dan data yang dihapuskan. Data akan dihapuskan jika tidak diperlukan lagi. Subjek data mempunyai hak untuk memastikan. Memastikan keselamatan dari persoalan terhadap data yang diambil dan juga yang diproses secara atas talian. Memastikan ahli pekerja yang masih berpihak sahaja mempunyai akses kepada data pribadi dan bekerja memahami polisi pengendalian data pribadi. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna data? Mendedahkan sebarang data pribadi sama ada melalui telefon, internet, pesanan ringkas, komunikasi elektronik secara tertulis atau lisan. Membedah
memindahkan sebarang data pribadi ke luar Malaysia. Membenarkan akses terbuka atau tidak mengawal data pribadi. Menggunakan data pribadi untuk tujuan yang berlainan. Memaksa subjek data mengemukakan dokumen identifikasi rasmi. Mengecewakan subjek data tentang pilihan mereka atau bagaimana data pribadi mereka bakal digunakan. Mengambil data pribadi sebelum kontrak dipersetujui. Mendengarkan kata-kataan atau pengenalan pengguna kepada pihak yang tidak berhak. Jadi, anda patut tahu tanggungjawab anda sebagai pengguna data. Seterusnya, kita akan melihat bahagian 4, iaitu bahagian terakhir di bawah